Assalamualaikum, subscribe Dapur RS, air tangan rahsia kasih sayang. Okey, kali ni saya nak berkongsi resepi sotong candat masak percik by Dapur RS. InsyaAllah mudah, senang dan sedap. Kenapa saya panggil sotong candat? Sebab hasil yang diperolehi kali ni adalah daripada aktiviti candat sotong di Terengganu. Dia orang naik di jetty Kuala Dungun dan teruslah ke perairan Kuala Dungun. Itu saya tak pasti kat mana sebab mereka berkongsi momen mereka, video mereka dengan saya. Yang pergi ni suami saya dan juga kawan-kawan dia lah, dan alhamdulillah rezeki memihak kepada mereka. Banyak sotong yang mereka dapat, lebih kurang 6 kilogram seorang. Bayangkanlah dia punya saiz tu memang besar-besar. Kita boleh tengok apabila mereka dapat candak sotong ni sendiri, naik tu besar, dan banyak lagi lah antara momen-momen mereka. Cuma inilah yang dikongsi dengan saya, ralik candak belaka. Tengok sekali akak dua dapat. Dan apabila mereka sampai ke rumah, mereka pun tuang letak dalam satu tempat ni, dan juga dibahagikan sama rata lah, besar kecil, panjang pendek semua dibahagikan. Alhamdulillah rezeki keluarga masing-masing dapat makan sotong segar-segar yang dicandak sendiri hasil daripada pencarian mereka lah. Dan saya bermulalah sesi saya untuk membuat menu masakan percik, yang mana saya tanya nak makan apa yang dia kata nak makan percik. So apa lagi, saya pilihlah beberapa ekor yang besar, yang kecil semua ada. Dan inilah proses saya untuk membersihkan sotong. Okey, bila dia baru ni, dia ni melekat sikit kepala dia tu, jadi kita kena tolak-tolak sikit lah dengan kita punya ibu jari kat dalam tu, dan bersihkanlah. Dan kebiasaannya memang saya akan buanglah dia punya gigi tu, sebab anak-anak ni kalau ada gigi pun memang dia orang minta untuk buang juga. Okey, dah buang, dah bersih. Nampak tak, bila kita nak tarik tak dapat tu, saya memang suka basuh di bawah air lah. Kita tolak sikit, tarik, terus keluar dia punya isi perut. Dan ada telur tu, janganlah kita buang juga, ambil telur dia tu. Telur ke susu saya tak pasti, telur lah kan. Okey, buang yang hitam dia tu. Lepas tu bersih-bersihkan lah. Ada yang lendir-lendir apa semua tu, buang. Okey, senang sahajalah proses membersihkan sotong ini. Okey, sotong dah siap, maka kita akan next proses lah, yang mana saya tak ada nak sumbak-sumbak saya punya percik ni. Terus saya masukkan kepala sotong dan dang tu. Lepas tu kita pun lekatkan dia dengan lidi lah. Kita dahakkan dia dengan lidi supaya kepala dia tidak hilang semasa proses kita nak buat percik ni. Okey, buatlah beberapa ekor yang kita buat ni, semuanya kita kena buat macam tu lah supaya kepala dia tak hilang. Dan juga kalau kita nak buat percik ni, ada setengah tu dia suka letak ubi kentang lah, ada setengah dia nak letak isi dalam telur lah. Itu terpulang lah, tapi saya ni kosong macam tu je lah. Dan kalau yang ada telur ori tu pun maknanya kita bersyukurlah kan, lagi sedap. Okey, saya kelar-kelar sikit sotong ni supaya nanti akan lebih serasa dan juga comel lah kita punya kejadiannya nanti. Okey, dah siap kita kelar-kelar. Jom kita tengok apa bahan-bahannya untuk buat percik. InsyaAllah mudah saja bahan-bahannya. Sotong tu wajib lah ada bahan blend, bawang putih, bawang merah, bawang holland, belacan, 2 batang serai ni diketuk sahaja, dan 1 sudu biji ketumbar, santan kara, sos cili pula, ada cili giling ataupun cili bo, nisai garam, ajinomoto secukup rasa. Simple sahaja. Dan bahan yang hendak di blend adalah bawang putih, bawang besar, itu bawang holland lah, bawang merah, dan juga biji ketumbar. Ini terserahlah orang nak guna ke tak biji ketumbar. Sebenarnya rasanya lebih sedap dan menyelerakan lagi lah. Okey, dah kita blend tadi. Katok serai tu 2 batai tu kita tumis dulu, kita goreng je dulu sampai naik bau dia tu, barulah kita masukkan bahan blend tadi. Hak ni tak perlu nak tunggu pecah minyak ke gapo ke dok, terus masukkan santan. Saya guna santan kara 1 liter, 1 kg. Masukkan semua, masukkan air dia, kocok-kocok, letaklah perhabis dalam
kuali ke, periuk ke, terserahlah apa yang kita guna untuk masak. Okey, masukkanlah. Okey, ni tak kisah air nak banyak ke nak sikit ke. Minta maaf, belacan tadi saya lupa sebenarnya nak masukkan dalam bahan blend tadi. Jadi saya letak atas darat lah, insya-Allah hancurlah dia tu. Okey, kita masukkan cili bow ataupun cili kering yang nak dibuat sendiri sebagai cili giling. Tak ada masalah lah. Mungkin rasa dia pedas sikit kalau pakai hot keating tu. Okey, kacau-kacau je. Senang je buat percik ni. Okey, saya akan tenyeh-tenyeh dulu saya punya belacan sebab lupa nak letak awal-awal tadi. Okey, kacau je. Proses dia ni kacau, jaga api lah supaya dia tak kerodok. Tadi kita masukkan nisel. Saya guna nisel kerek 1 keping sahaja. Okey, saya takkan gunakan gula lah sebab saya dah gunakan nisel dalam perasa kita. Jaga api sahaja, kacau sahaja. Sangat mudah dan senanglah nak buat percik ni. Tak ada alasan kalau orang kata buat percik ni sangat susah, tak adanya. Okey, tengok dia punya tekstur dia memang cantik lah sebab bila kita kacau sokmo dia tak akan kedodok. Dan di samping tu juga saya akan orang kata perangat lah arang ni orang kata tiup basikal ke tiup motor. Kalau orang zaman dulu memang dia akan simpan sebabnya dia akan gunakan untuk ni lah. Okey, sebelah tangan pergi telefon, sebelah tangan nak buat kerja, ginilah jadinya. Tak apalah asal kata rekod comel lawa. Okey, kita akan orang kata hidup bara api ni dulu. Okey, tindih-tindih lah dengan arang yang ada tu supaya nanti dia akan terbakar molek, jadi bara pun comel lawa. Okey, kita punya kecil tu masih di atas dapur. Saya kecilkan lah sebab dia dah gelegok dah tadi kan. Jadi misi saya sekarang ni adalah untuk hidupkan bara api yang menggenggam untuk dibuatlah untuk dibakar sekejap lagi kita punya sotong. Okey, dah memekat cantik lawa, handsome, smart lagi bergaya lah kita punya percik ni. Maka kita akan perasakanlah dengan garam dan juga ajinomoto. So gunakanlah deria rasa kita, tek-tek rasa mulut. Kalau dah molek rasanya maka puas hatilah kita kan. Okey, dah siap untuk percik kita ni, dia dah pekat. Maka saya akan masukkan sotong lah. Tapi sebelum tu saya cari perangai. Sebenarnya saya nak bakar atas perangai gitu je, tapi dok jumpa. Jadi saya pun ada alternatif. Saya akan buat gaya sate. Gaya sate. Senang lah nak balik-balik kan. Jadi idea ni mari dengan tertiba sahaja. Okey, masukkanlah sotong kita dalam kuah percik tadi. Biarlah air sotong tu turun dulu dan dia masuk separa. Bila dia masuk separa ni, maka bila kita nak bakar tu dia tidak mengambil masa yang lama. Okey, kita masukkanlah dia semua dalam kuali ni. Jadi sebab itulah saya menggunakan kuali yang besar supaya senanglah kerja-kerja kita nak menyiramnya. Senang nak jaga. Alhamdulillah sedap dah ni. Ya Allah ya Tuhanku. Okey, siram-siram. Suami saya memang gitulah kalau saya tanya yang nak makan gapo, ikut ah. Saya tak suka gitu, susah. Kadang-kadang kita nak memikir, orang suri rumah ni susah sebenarnya kita nak memikir nak masak gapo jeng kok kadang-kadangnya. Okey, nampak dia dah mengecut, dia dah turun air sotongnya. Maka kita angkatlah untuk proses kita nak membakar sotong percik kita. Okey, dah siap dah ni. Angkat-angkatlah semuanya. Jom kita bawa kita punya talam ni keluar rumah untuk proses membakar sotong. Okey, kita perhatikanlah bara tadi dan alhamdulillah barang yang anak saya bagi masa birthday hari tu banyak kegunaannya. Salah satunya ni perangai. Rupanya dia ada perangai kedai 2 ni pun jadi molek lah. Okey, susun-susunlah kita punya sotong ni. Alhamdulillah bekah ni orang kata tempat bakar ni sekali harum je, bakar sekaligus je. Kira seekor sore lah makan pas ni. Okey, susun je. Biarlah dia terbakar mesra dengan bara-bara. InsyaAllah sedap. Jagalah supaya tidak hangit.
Wah, sedapnya. Okey, lesek-lesek. Penyapu apa pelesek. Aduh. Yang apa? Sapu-sapu ni pun hadiah daripada anak saya juga. Banyak kegunaan dia. Sangat berbaloi lah. Puas hati dia bagi hadiah saya. Memang guna sebaik-baiknya. Terima kasih abang membantu Umi untuk bakar sotong ni, dan juga anak perempuan saya lah yang ada sama proses membuat ni. Saya suka mendedahkan kepada anak-anak saya supaya next bila dah besar panjang sikit lagi, dia tahulah cara-cara macam mana nak buat. Allah, sedapnya sotong kita dah terbakar. Nampak lawa kan, bila kita kelar-kelar tu nampak lah macam mahal sikit kan. Okey, balik-balikkan lah dia di atas bara ini. Jaga apinya supaya tidak hangit lah. Posekat bosak ni lah. Okey, kita lesek lagi beberapa bahagian. Tengok anak puan saya. Memang saya akan panggil, akan dedahkan dia. Sebab antara pelapis saya lah. Nak suruh si Raisya tu dia kecil lagi. Lain-lain anak lelaki. InsyaAllah adalah kelebihan masing-masing. Okey, selek-selek, sapu-sapu. Alhamdulillah. Comel kejadian. Dah terasa sampai masuk dalam lah bila kita dah kelar-kelar dia tu. Sedapnya, ya Allah, syukur alhamdulillah rezeki yang diberikan pada kami pada hari ini. Okey, dah siap kita punya sotong ni dan siap sedialah untuk dihidang kepada family saya. Dan semestinya anda kena cuba resepi ni kerana sangat simple, sangat mudah, dan insya-Allah menambah rasa keluarga anda. Meh kita tengok anak saya mencuba ni, dia ambil paling kecil ni, nampak dak baju lagi tu, tengok anak puan saya kemain bak model makan. Jadi molek, insya-Allah sedap lah. Dan kuah yang kita tinggal tadi di atas dapur tadi, dia betul-betul dah memekak. Jadi saya pun apa lagi, proses memotong-motong lah, nak menghidang kepada ayah mertua saya dululah. Dia nak makan, dia lapar dah. Okey, buang kepala dia tu. Lepas tu tarik dia punya tulang, tulang ke apa panggil ni. Lepas tu potong-potongkanlah. Tak nak potong pun tak nak masalah. Cuma ni saya siapkan kepada ayah mertua saya lah. Okey, dah siap. Kita pun letaklah kuah percik kita ni. Padu. Okey, inilah hasilnya sotong candat daripada perairan Terengganu. Dan jangan lupa subscribe Dapur RS, Air Tangan Rahsia Kasih Sayang.